Takbir. Allahu Akbar. Kita tunggu edaran ucapan dasar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kertas edaran yang antum dapat sekarang ni akan dikutip balik pada akhir majlis ini. So jangan canting, hanya buat rujukan semata-mata. Allah Ta'ala. Sudah dapat kan kertas edaran untuk ucapan dasar? Ucapan dasar Presiden Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia, Muktamar Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia Gamis kali ke-23. Mahasiswa memimpin perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-badrud duja was sirajil munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man sara ala nahjih ila yaumiddin. Yang dihormati pengurusi tetap muktamar SAF Kepimpinan Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia Gamis sesi 2012-2013, pimpinan-pimpinan Gamis Negeri, pimpinan-pimpinan kampus, barisan perwakilan dan pemerhati, tetamu-tetamu kehormat kita daripada Karisma, PKPIM, rakan kita daripada haluan siswa dan juga pembina, div-div jemputan, seterusnya hadirin dan hadirat sidang dewan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita ke hadrat Ilahi kerana di hari yang berbahagia ini Allah masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama berkumpul dan bermuktamar dalam suasana yang penuh harmoni dan kasih sayang didasari dengan rasa cinta kan perjuangan. Kita juga panjatkan rasa syukur kita di atas nikmat umur yang diberikan sehingga hari ini. Mudah-mudahan nikmat yang diperolehi ini kita suburkan dengan baja keimanan dan keislaman yang suci. Pastinya yang akan memandu kita kepada kesejahteraan dunia dan hari akhirat. Saya juga mengajak kepada seluruh perwakilan sekalian untuk menghayati muktamar sebagai salah satu wasilah tarbiyah, satu ruang untuk kita bermuhasabah atas momentum dan seluruh perjalanan kita sepanjang bergerak kerja dalam gerakan mahasiswa ini, dengan harapan kita inginkan satu penambahbaikan dalam gerak kerja yang mendatang. Kita juga harus jadikan ruang muktamar ini sebagai jalan untuk memasak dua langkah, merangka dan memperkemaskan soal hala tuju gerakan pada masa akan datang, agar gerakan sentiasa hidup dengan visi dan cita-cita yang digongsi dan didokongi bersama antara pimpinan, di antara peringkat pimpinan dan ahli keseluruhannya.
Hidupkanlah juga muktamar ini dengan suasana ukhuwah Islamiyah dan ribat fillah yang pastinya akan mengundang rasa ketenangan dan kepuasan dalam mencari solusi bersama untuk kebaikan maslahah gerakan dan negara. Sejarah gerakan mahasiswa. Ayo kita mengimbau sejarah kebanggaan lampau. Anak muda penuh kritis dan idealismenya yang segar telah menampilkan kekuatannya dalam memimpin massa bagi memastikan agenda mahasiswa dan rakyat dapat ditegakkan di puncak gunung keadilan. Sejarah dunia telah dilakar warnanya oleh anak-anak muda yang sentiasa punya azam membara dan semangat berkobar-kobar dalam mencipta sebuah perubahan baru bagi membela nasib mereka dan rakyat. Kita pergi merantau jauh ke Rusia, melihat bagaimana revolusi Bolshevik 1917 telah digerakkan oleh anak-anak muda mahasiswa yang akhirnya telah menumbangkan rejim diktator Tsar Nicholas dari singgahsananya. Begitu juga di China, nama-nama seperti Mao Zedong, Li Tachao dan Tu Shu telah terpahat dalam sejarah mereka apabila menjadi penggerak tegar di dalam peristiwa 4 Mei 1919 yang akhirnya telah berjaya memimpin kebangkitan komunisme sehingga terbinanya Empire Republik Rakyat Komunis di China. Kita beralih ke sebuah negara tandus, Afghanistan. Anak muda mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Universiti Kabul, Gulbuddin Hekmatyar, telah memimpin gerakan jihad bagi menghalau keluar Rusia dari negara Afghanistan pada tahun 1979. Sebelum sejarah telah melihat Rusia benar terpaksa tunduk malu kepada gerakan jihad ini 10 tahun kemudiannya. Begitu juga nama-nama seperti Jos Rizal di Filipina, Syekh Muhammad Abduh dan Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna di Mesir. Semuanya ialah nama-nama anak muda yang telah ditulis sejarahnya dengan tinta emas. Kegemilangannya mereka memimpin perubahan. Kita beralih ke negara jiran Indonesia. Umar Said Cokroaminoto, anak muda cerdik pandai yang telah menggagaskan gerakan syarikat Islam di mana yang telah disertai oleh ribuan anak muda. Begitu juga nama terkenal Soekarno, bekas pimpinan mahasiswa Kolej Teknologi Bandung, kaya dengan idealisme, pidato yang memukau dan syarat dengan semangat yang membara, akhirnya telah memimpin ribuan anak-anak muda untuk berjuang di bawah bendera Sang Saka Merah Putih. Angin perubahan yang dipimpin anak muda ini tidak hanya mati di sana, tetapi telah ditiup sehingga ke tanah air kita. Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jamaluddin, Abbas Kalali, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, nama-nama ini ialah insan intelek warisan anak muda yang telah menggoncangkan semangat kemerdekaan negara kita suatu ketika dulu. Sosok tubuh mereka yang tidak pernah kenal erti lelah, ditemani idealisme yang tajam dan kencang, akhirnya telah menimbulkan bibit kesedaran yang mendalam kepada jiwa rakyat di tanah air untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Begitu juga gerakan mahasiswa di tanah air kita yang pernah melatari landscape politik dan perubahan di Malaysia, melihatkan kepada kebangkitan mahasiswa bermula era 60-an. Mereka menjadi harapan baru, bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi mereka turut mengesat air mata rakyat yang telah tertindas dan nasib mereka yang tidak terbela. Gerakan-gerakan mahasiswa ini sudah semestinya layak untuk dimasyhurkan dalam mana-mana penceritaan sejarah kerana cetusan idealisme dan pengorbanan yang telah dilakukan demi sebuah cita-cita perjuangan yang suci akhirnya telah menatijahkan kepada gelombang kebangkitan mahasiswa yang hebat ketika era 70-an. Era 70-an pula memperlihatkan bagaimana kumpulan mahasiswa Islam mula mengorak langkah dalam kancah perjuangan mahasiswa secara lebih serius dan tersusun. Nyata sekali, kumpulan mahasiswa Islam tidak menunggu lama mengambil alih baton gelombang perubahan dari kumpulan gerakan mahasiswa terdahulu dan memperlihatkan kesan yang cukup mendalam dalam beberapa siri partisipasi mereka ketika berlakunya kebangkitan seperti demonstrasi baling pada tahun 1974, Demo Convention Ball pada 29 Jun 1974 dan beberapa lagi siri kebangkitan rakyat era tersebut. Bermula era 70-an, gerakan mahasiswa Islam tidak menoleh ke belakang lagi. Strategi dan penyusunan kekuatan setiap gerakan mahasiswa Islam di setiap kampus ketika itu telah membuahkan hasil yang cukup positif sehingga kan lewat 80-an hampir keseluruhan kerusi Majlis Perwakilan Pelajar MPP di kampus-kampus utama telah dikuasai oleh kumpulan mahasiswa Islam. Idea dan wawasan kumpulan mahasiswa Islam bermula era tersebut telah menjadi pemangkin yang begitu penting kepada usaha penubuhan gerakan mahasiswa Islam Indo ini, iaitu GAMIS di awal 90-an. Orientasi perjuangan GAMIS, sidang dewan yang dihormati. Justru
Gamis atas kapasiti sebagai sebuah gerakan mahasiswa Islam yang bebas dan vokal kepada suara mahasiswa di peringkat nasional. Gamis akan terus komited meneruskan kelangsungan perjuangan gerakan mahasiswa terdahulu dalam usaha bagi menghalang apa jua bentuk sekatan, kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh mana-mana pihak terhadap rakyat dan mahasiswa terutamanya. Bahkan kita juga komited untuk Gamis terus bebas daripada mana-mana pengaruh politik dan menjadi entiti semak imbang kepada kerajaan maupun pembangkang dalam memastikan agenda mahasiswa dan rakyat dapat kita depani dengan telus dan berkesan, khususnya dalam lapangan PRU 13 yang akan kita libatkan diri secara langsung. Inilah orientasi perjuangan Gamis yang memandu setiap inci gerak tindakan bagi memastikan matlamat besar untuk mengembalikan fungsi mahasiswa dalam proses pembangunan dan pembentukan tamadun Malaysia terlaksana. Menghormati cita-cita murni ini, maka Gamis sesi 2012-2013 di dalam muktamar ini telah membawa tema ucapan dasar mahasiswa memimpin perubahan. Bertepatan dengan tema ini, Gamis menggagaskan 5 paksi utama dan 1 agenda khas, iaitu yang pertama, tarbiyah gerakan bersifat membina. Yang kedua, dakwah era baru Gamis. Yang ketiga, jaringan strategik Gamis. Yang keempat, sigma perintis keterampilan wanita Malaysia. Yang kelima, kepimpinan dan budaya kerja profesional. Dan agenda khas PRU 13 dan pasca PRU 13. Paksi pertama, tarbiyah gerakan bersifat membina. Sidang Dewan yang dihormati, Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia Gamis bergerak dengan kapasiti dan kekuatan dalam kalangan mahasiswa. Kekuatan ini tertulis pada bilangan ahli Gamis yang komited dan faham dengan aspirasi dan falsafah penubuhan Gamis. Organisasi ini bergerak dengan komitmen dan kefahaman ahli. Mahu tidak mahu, nada gerakan sesi ini perlu lebih membicarakan soal tarbiyah dari sudut pembinaan ahli Gamis yang berkualiti dan seterusnya menjadi pentas kelahiran kepakaran-kepakaran yang memenuhi keperluan gerakan dan negara. Tidak pelik jika saya meletakkan perkara ini dengan memberi penegasan secara tuntas kepada seluruh ahli Gamis akan kepentingan dan keperluan pembinaan ini dijalankan secara terus dengan penuh komited oleh seluruh lapisan kepimpinan Gamis demi kelangsungan cita-cita besar Gamis pada hari-hari mendatang. Gamis bertekad untuk sesekali tidak akan menganaktirikan keperluan ini agar ianya tidak berserenjang dengan cabaran kontemporari yang menuntut Gamis mendepaninya secara progresif dan mengikut lunas konteks semasa. Syarat utama yang perlu disemat oleh setiap ahli Gamis, tarbiyah bukan lagi hanya sekadar dibicarakan dalam konteks merekrut ahli, tetapi bagaimana Gamis membangunkan ahli yang ada selaras keperluan semasa. Saya menyebut impian saya untuk melihat Gamis mampu memiliki sebuah sistem pembangunan ahli yang begitu efektif dan dinamik. Saya lontarkan cabaran kepada seluruh peringkat kepimpinan Gamis, baik di peringkat kepimpinan pusat, negeri ataupun kampus, bahawa tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan generasi ahli yang menghormati keperluan semasa dan konteks tempat dari pelbagai sudut adalah merupakan keperluan yang perlu difikirkan secara kritikal di seluruh peringkat kepimpinan. Saya menyebut tentang sistem pembangunan yang dinamik. Saya mahu setiap ahli Gamis memahami keperluan bertindak secara dinamik berlangsung dalam setiap gerak kerja yang dirancang dan dilaksanakan, termasuklah dalam mencapai paksi kepimpinan kali ini, iaitu melahirkan dan membina ahli Gamis yang berkualiti. Dalam mendefinisikan istilah dinamik, saya menekankan sebuah sistem yang membangunkan manusia dan ahli Gamis khususnya, di mana kemahuan dalam meletakkan cita-cita yang tinggi di samping keupayaan dalam memahami organisasi atau gerakan dari sudut keperluan mengekalkan daya saing dalam era perubahan zaman dan keadaan sekeliling. Kita tidak mahu terus-menerus membicarakan tentang tarbiyah dalam kerangka ruhiyah semata-mata. Bahkan kita mahu membawakan satu dimensi baru kepada tarbiyah yang mesra dengan strategi bagaimana untuk melahirkan ahli yang tinggi keintelektualannya, mempunyai kebolehan kemahiran yang pelbagai, memahami keberadaan dan fungsi dalam sistem bernegara, berdaya maju dalam sahsiah kepimpinannya, dan semestinya kita juga mahukan
Sistem tarbiyah yang melahirkan ahli yang berjiwa besar, yang bukan cuma selesa dengan agenda memperbaiki diri sendiri sahaja, tetapi sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi kebaikan orang sekelilingnya. Ahli gamis tidak boleh statik atau terus-menerus dengan dogma-dogma yang bersifat konvensional atau tradisi, tetapi ahli mesti berupaya untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan kehendak zaman dan pemikiran manusia yang pelbagai. Inilah hasrat utama kepada pembentukan sebuah sistem yang berfungsi sebagai kolam kelahiran ahli yang mantap, berkualiti dan mapan. Namun begitu, saya sesekali tidak akan menyempitkan perbahasan tema ahli yang berkualiti hanya pada sudut kemampuan ahli gamis bergerak kerja sebagai pengikut atau pendukung gerakan semata-mata. Tetapi kualiti yang saya tegaskan ini adalah kemampuan sistem melahirkan ahli yang berjiwa pemimpin, yang bukan efektif dalam melaksanakan arahan, malah turut mampu bertindak selaku pelapis kepimpinan gamis akan datang, bahkan memberi gambaran kepada masyarakat secara jelas bahawa inilah wajah kepimpinan negara pada masa akan datang dengan kualiti yang mengagumkan. Warga gamis perlu sedar, hakikat keperluan ini sangat kritikal, bukan sahaja pada melunaskan agenda-agenda siasat, tetapi bertambah atau berkurangnya ahli yang berkualiti juga akan memberi kesan langsung terhadap agenda dakwah yang didukung erat oleh falsafah penubuhan gerakan ini. Kita mahu agenda dakwah rancak seumpama agenda siasah yang didendangkan selama ini. Kita tidak mahu gamis hanya berupaya melahirkan ahli-ahli yang selesa dengan kerja memperbaiki diri sendiri. Dengan makna lainnya, ahli yang selesa dengan hal yang tidak mencabar keupayaan, selaku ahli gerakan mahasiswa Islam secara kritikal, tetapi turut mengimpikan ahli yang tidak betah turun ke gelanggang masyarakat dan bergelandangan dengan permasalahan mereka, bagi memberi kefahaman mengenai Islam yang syumul kepada masyarakat dan membangunkan kesedaran politik matang kepada masyarakat dengan lebih serius. Inilah terletaknya persimpangan sama ada gamis benar-benar berupaya melahirkan ahli yang memenuhi aspirasi penubuhannya atau sekadar menjadi lomba kelahiran ahli-ahli politik yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Faksi kedua, dakwah era baru gamis. Sidang dewan yang saya hormati, ahli gamis sering terbuai dengan kata-kata harapan agar dakwah gamis bersifat inklusif dan meninggalkan corak eksklusif, terutama ketika berdepan dengan masyarakat luar. Tetapi, sejauh manakah kefahaman ahli terhadap gerakan mahasiswa yang bersifat inklusif? Sudah tentu persoalan ini umpama digantung tidak bertali sejak sekian lama, lantaran gamis sehingga kini masih terkial-kial bermain di pinggiran pantai tanpa kekuatan untuk mengharungi badai ombak yang melanggar dengan yakin. Kita perlu mengakui bahawa sudah sekian lama kita dibuai dengan perasaan selesa, terutama dalam konteks dakwah. Jika diaudit peranan gamis dan natijahnya dalam gerakan dakwah tanah air, berani saya katakan bahawa gerakan yang kita cintai ini masih terawang-awangan tanpa natijah yang boleh nampak secara fizikalnya. Inilah dinding penghalang kepada gamis sejak sekian lama, yang saya kira sudah tiba waktunya untuk kita merubah kembali catatan sejarah ini. Jika gamis sebelum ini cuma berupaya menjentik penyakit sosial masyarakat ketika berlangsungnya pesta sambutan tahun baru atau ambang kemerdekaan, sudah tentu sebagai ahli gerakan mahasiswa Islam akan mendambakan fungsi dan peranan ahli gamis yang lebih menyeluruh, versatile dan terbuka kepada segenap ceruk masyarakat. Malaysia dianugerahkan dengan sosiodemografi yang memenuhi aspek kepelbagaian dalam pelbagai sudut. Kita kaya dengan budaya, kita pelbagai dalam kepercayaan dan ideologi, kita majmuk dalam ras dan keturunan. Namun begitu, ahli gamis masih tidak mampu untuk pelbagai dalam pendekatan dakwah. Kita berhasrat gamis menjadi pilot organisation dalam lapangan dakwah. Saya menyeru kepada seluruh kepimpinan dan ahli gamis agar berani menyahut cabaran ini. Kita perlu menyedari keperluan dakwah bukan sekadar untuk mengislahkan rakan-rakan beragama Islam sahaja, tetapi turut memainkan fungsi yang besar dalam menyampaikan dakwah kepada rakan-rakan bukan Islam di negara kita. Inilah untapped market bagi ahli-ahli gamis dalam mensasarkan dakwah kepada masyarakat. Marilah kita sama-sama berusaha memecah dinding yang menghalang daripada gamis bergiat cergas dalam arena dakwah kepada bukan Islam. Gerak kerja yang mantap dan tersusun
akhlak yang terpuji dan sahsiah yang terpelihara menjadi sosok utama kepada setiap ahli gamis bagi mendepani cabaran dakwah kepada rakan-rakan bukan Islam. Kita tidak mahu ahli gamis terus berlegar dalam ruangan selesa dengan memaktubkan diri dalam arena dakwah kepada rakan-rakan beragama Islam sahaja. Inilah ruang kepada ahli untuk membangunkan skill dan kebolehan. Inilah pentas untuk ahli berkhidmat kepada agama yang dicintai ini. Gamis yang digerakkan oleh roh-roh mahasiswa Islam adalah begitu kritikal untuk menyedari hakikat keperluan ini berselari dengan kehendak konteks semasa yang semakin mencabar. Saya melontarkan persoalan kepada Dewan dan Perwakilan. Jikalau Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bertelagah dalam isu pelaksanaan hudud di Malaysia, bagaimana kita selaku gerakan mahasiswa Islam bersifat dalam hal ini, bersikap dalam hal ini? Apakah kita lebih suka bersandar pada mana-mana pihak dan bersuara dengan nada mereka, atau kita berkemampuan menatijahkan suatu bentuk tindakan yang berimpak terhadap tahap kefahaman masyarakat, khususnya bukan Islam dalam isu hudud ini? Saya membawakan contoh ini sambil tidak menafikan betapa luasnya peranan dakwah gamis kepada bukan Islam dalam ribuan sudut yang lain. Marilah pada hari ini kita bermuhasabah dengan memposisikan semula peranan gamis dalam menyemarakkan lagi usaha dakwah dan memberi faham tentang hakikat Islam yang syumul kepada seluruh lapisan masyarakat. Saya menyebut dalam paksi yang pertama, gamis tidak memerlukan ahli yang terus-menerus dengan keterampilan yang bersifat tradisi dan konvensional. Ahli gamis perlu lebih terbuka dalam melaksanakan agenda dakwah. Setiap ahli gamis seharusnya mengelak dari tersangkut dalam perdebatan mengenai metod atau pendekatan dakwah. Tetapi ahli gamis perlu sentiasa bersedia untuk hadir ke lapangan masyarakat dengan idea-idea pembawaan dakwah yang segar dan semasa. Kita sering dibayangi rasa takut dengan stigma terhadap tema seperti liberalis, pluralis dan sebagainya. Hakikatnya, ahli gamis perlu melihat cabaran dan peluang dakwah yang begitu luas dalam arena masyarakat yang terpalit dengan tema-tema ini. Saya begitu mengimpikan ahli gamis yang bukan sekadar tinggi ilmunya, malah besar jiwanya dalam mendepani masyarakat yang pelbagai. Faksi ketiga, jaringan strategik gamis. Sidang Dewan yang dihormati, agenda pemekasaan gamis akan diteruskan selepas tapak yang kukuh sudah dibina. Saya menyebut tentang pemekasaan ahli dari sudut kualiti hasil sebuah sistem pembinaan yang mantap. Secara teorinya, ahli yang berkualiti sepatutnya menjadi pencetus kepada lahirnya sebuah gerakan yang disegani. Namun perlu diingat, teori ini hadir bersama syarat sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya di dalam satu barisan umpama satu bangunan yang kukuh. Ayat keempat surah As-Saff. Gerakan ini jika mahu menyinar dalam masyarakat perlu digerakkan secara tersusun dan sistematik. Tiada agenda besar dalam sejarah dunia dapat dijalankan oleh sebuah kumpulan yang tempang susun aturnya. Gamis adalah sebuah gerakan mahasiswa yang besar bilangan ahlinya, bersusun lapisan kepimpinannya, bermula dari kepimpinan pusat, turun ke negeri-negeri dan juga ke peringkat kampus-kampus. Saya menyeru pada hari ini untuk kita menulis sejenak ke belakang, merenung sejauh manakah gamis telah membentuk sebuah orientasi gerakan yang cukup tersusun di antara lapisan-lapisan ini. Kita tidak lagi mahukan gamis pusat yang mendominasi gerak kerja kepimpinan, tetapi ada cawangan di peringkat negeri tidak mampu bergerak mengimbangi kepimpinan pusat yang sedia ada. Kita tidak mahu lagi wujud sentimen self-belonging antara sesama cawangan negeri, bahkan kampus juga. Kita mahu memanjat tangga perjuangan ini bersama-sama dan memikul beban amanah ini tanpa ada yang tertinggal. Inilah jaringan utama yang kepimpinan kali ini akan tekankan secara serius. Kita mahukan kepimpinan gamis negeri dan kampus
mempunyai wawasan dan cara pandang yang sama dengan kepimpinan pusat. Kobarkanlah semangat kesatuan ini sesama kita. Utuhkanlah ukhuwah dan kasih sesama kita. Kita mahu gerakkan gerakan mahasiswa ini dengan ikatan persaudaraan dan kasih sayang. Kita mahu wujudkan gerakan yang tersusun indah atur langkah dan gerak tarinya. Inilah sudut yang begitu kritikal dalam gerakan ini. Untuk mewujudkan sebuah kefahaman yang utuh, perlukan suatu tindakan serius yang menuntut setiap ahli memahami dengan jelas visi dan misi GAMIS. GAMIS selaku salah sebuah gerakan mahasiswa yang utama di tanah air ini juga pasti tidak cuma bermain di pinggiran pada sesi kepimpinan kali ini. Sebagai langkah proaktif, GAMIS sesi ini akan meneruskan kerjasama erat dengan mana-mana gerakan mahasiswa yang mempunyai pelbagai orientasi perjuangan, sama ada kumpulan mahasiswa nasional seperti rakan-rakan dalam SMM, Pro-M Nasional, MPMN, juga kumpulan mahasiswa Islam seperti Karisma, Pembina, BKPIM, Haluan Siswa, maupun badan-badan NGO yang giat memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, kesamarataan dan amalan demokrasi di Malaysia. Badan-badan NGO agama lain, parti-parti politik dan agensi-agensi kerajaan. Usaha ini amat penting bagi memastikan kelangsungan dan kelestarian perjuangan GAMIS. Kami cukup optimis pintu kerjasama ini pasti akan mengundang manfaat yang lagi besar kepada masyarakat dan mahasiswa khususnya. Hari ini, GAMIS telah menjemput hampir keseluruhan wakil badan-badan NGO dan kumpulan mahasiswa di seluruh Malaysia untuk hadir ke muktamar GAMIS. Ini merupakan salah satu langkah lagi membuka ruang kepada badan NGO dan gerakan lain untuk lebih mengenali sosok GAMIS secara lebih dekat. Dan sudah tentu seperti yang saya nyatakan tadi, inilah ruang yang tersedia cukup luas untuk kita saling menjalinkan kerjasama demi kebaikan masyarakat. Saya menyebut hal ini khusus buat ahli GAMIS. Sudah tiba suatu zaman apabila mana-mana badan NGO atau gerakan boleh Saya menyebut hal ini khusus buat ahli GAMIS. Sudah tiba di suatu zaman apabila mana-mana badan NGO atau gerakan boleh mendabik dada yang mereka mampu bergerak dengan kaki mereka sendiri tanpa jalinan kerjasama dengan mana-mana gerakan yang lain. Justru menginsafi hakikat ini, GAMIS pada sesi ini bertekad untuk memperkasakan dan memperkukuhkan lagi jaringan kerjasama yang telah dibuat dengan badan-badan NGO dan gerakan bebas dan terus mengintai peluang untuk memasuki pintu kerjasama dengan mana-mana NGO lain lagi. Jika kita meneliti sejarah GAMIS di Malaysia, kita antara gerakan yang begitu aktif dalam membantu gerakan mansuhkan ISA GMI, gerakan menuntut pilihan raya bersih dan adil bersih, gerakan mansuhkan PPSMI dan banyak lagi bagi mencapai objektif secara kolektif demi manfaat rakyat. Hasrat besar GAMIS pada sesi kali ini, kita mahukan jalinan atau networking yang lagi meluas dan bersifat strategik dengan lebih banyak gerakan dan NGO yang lain. Justru inilah ruang buat seluruh ahli GAMIS untuk bersama-sama dengan kepimpinan secara utuh demi menjayakan projek besar memberi manfaat kepada masyarakat hasil jalinan yang dibina ini. Kita mahu membina sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang demokratik, matang patriotiknya, utuh bangsa dan budayanya dan harmoni sesama sendiri biarpun berlainan kepercayaan dan ideologi. Paksi keempat, Sigma Perintis Keterampilan Wanita Malaysia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71.
Melihat kepada kelangsungan pembentukan bangsa dan pembangunan negara, peranan wanita dalam mencorak masa depan negara tidak dapat dinafikan. Kehadiran wanita dalam Kabinet Malaysia melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menunjukkan bahawa perlunya kepada satu entiti yang boleh menjadi satu medium kepada suara wanita Malaysia. Akan tetapi, kuantiti wanita yang ada pada masa ini tidak boleh dijadikan satu penanda aras yang menunjukkan wanita telah mampu menjadi sebahagian tonggak utama dalam membangunkan negara, khususnya dalam membawa suara wanita. Penyataan ini dibuktikan apabila kementerian yang dahulunya disandang oleh seorang wanita, tetapi kini diambil alih tugasnya oleh seorang lelaki. Kurangnya sumber manusia yang berupaya untuk kehadapan bagi mengetuai entiti wanita tersebut, terutamanya dari kalangan wanita itu sendiri, menjadi punca utama yang menyebabkan tugasan yang sewajarnya dijawat oleh wanita terpaksa digalas oleh lelaki. Kemana hilangnya wanita dalam mencorak masa depan negara? Jika dahulu dunia Islam bangga dengan kehadiran wanita seperti Aisyah binti Abu Bakar yang terkenal dengan keintelektualannya dalam bidang keilmuan, Siti Khadijah yang hebat dalam bidang keusahawanan, Rabi'atul Adawiyah simbol wanita sufi dalam mendamba cinta ilahi, Khawlah Al-Azwar wanita berjiwa besar yang tangkas di medan perang, serta ramai lagi tokoh-tokoh wanita yang berupaya menjadi contoh teladan kepada wanita masa ini. Tetapi melihat kepada kekurangan ikon-ikon kontemporari hari ini, menyaksikan bahawa wanita semakin hilang taringnya dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik, kekuatan wanita seharusnya dioptimumkan sebaik mungkin dengan melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan negara. Dengan membawa agenda yang sama tetapi memiliki sentuhan dan keunikan yang berbeza, wanita muda Sigma akan berusaha untuk membina kesatuan dalam kalangan mahasiswi antara kampus dengan menjadikan hal ehwal wanita Heavy Campus seluruh Malaysia sebagai satu medium untuk merencana agenda wanita muda Malaysia. Tidak hanya dengan Heavy Campus semata, Sigma juga berhasrat untuk menyebar luas jaringan dengan legasi mahasiswi yang lain bagi memantapkan lagi gerakan dalam melahirkan wanita muda yang berdaya saing untuk kelangsungan kepimpinan negara. Ini memerlukan satu kerangka dan strategi yang jelas bagi memberi panduan dalam usaha membangunkan modal insan, supaya penyertaan dan kepentingan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. Paksi kelima, kepimpinan dan budaya kerja profesional. Sidang Dewan yang dihormati, Gamis pada sesi ini terus bertekad akan mempertingkatkan lagi keizahan kepimpinan dan budaya kerja profesional dalam kalangan pimpinan terutamanya, dan berhasrat ahli turut membuka ruang kepada keperluan ini agar kepimpinan Gamis sesi ini terus menonjol dengan pembawaan imej yang profesional dan matang. Inilah simpulan kekuatan Gamis dalam mendepani masyarakat setempat yang sentiasa mendambakan gerakan ini terkehadapan dalam membawa agenda masyarakat. Perlu kita ingat, hanya dengan kepimpinan yang memenuhi syarat ini mampu membawa agenda besar masyarakat dan menjuarai peranan yang terpikul di bahu setiap mereka yang menyatakan kesanggupan untuk bersusah payah bersama gerakan mahasiswa ini. Kita memang mahukan ahli Gamis yang berkualiti, tetapi kita juga mengimpikan natijah kepada harapan itu adalah lahirnya Gamis yang berwajah profesional dan matang. Saya tidak mahu terus-menerus menggula-gulakan harapan ini sebagai impian, tetapi mahu setiap ahli Gamis memaktubkan hasrat ini sebagai target utama yang wajib dicapai dalam sesi kepimpinan kali ini. Kita tidak lagi mahu Gamis hanya sekadar menjadi tempelan kepada mana-mana isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat, tetapi kita mahu Gamis mendepani isu dalam imej dan pendirian yang jitu. Kita tidak lagi mahukan Gamis yang hanya berupaya menjadi jurucakap tidak bertauliah pada mana-mana parti politik, tetapi Gamis sendiri menjadi pusat solusi kepada permasalahan masyarakat. Harapan ini saya suarakan kepada Dewan agar perhatian kepimpinan kali ini bukan lagi melahirkan Gamis yang hanya berupaya merespon tentang politik dalam kerangka yang lama dan selesa dengan pentas pembangkang, tetapi mahukan Gamis yang progresif, berjiwa demokrat dan berkritikal dengan kehendak rakyat. Kepimpinan Gamis perlu bijak dalam menilai suasana.
tidak sesekali terpengaruh dengan sentimen sempit, tidak lagi terperuk dengan semangat ketaksuban parti dan ideologi, tetapi matang dan bijaksana dalam membuat penilaian dan keputusan. Perlu kita ingat, gerak dan tindak kepimpinan Gamis akan menjadi cerminan kepada gerakan ini. Saya dengan ini menegaskan sekali lagi, gerakan ini tidak perlukan kepimpinan dan ahli yang terperangkap dengan sentimen sempit dan semangat ketaksuban. Marilah kita meraihkan perubahan zaman dengan meningkatkan lagi keazaman untuk membawa masyarakat dalam kerangka pemikiran baru, politik baru, dan menghormati rasional isu tanpa tempias daripada isu-isu yang bersifat terpencil. Usaha ini sudah tentu bermula dengan perancangan rapi di peringkat kepimpinan baru Gamis sesi ini. Kepimpinan berhasrat akan meneruskan usaha kepimpinan terdahulu dalam memposisikan ahli pada peranan yang sepatutnya sesuai dengan kepakaran yang dimiliki oleh setiap ahli. Usaha ini amat penting agar setiap bakat dan kebolehan ahli tidak akan dibazirkan pada hal dan perkara yang tidak memberi keuntungan kepada proses pembangunan seseorang ahli Gamis. Saya yakin kunci kepada gerakan yang berdaya maju dan strategi adalah sebuah gerakan yang mempunyai kepimpinan yang berupaya melahirkan dan menguruskan soal pewarisan yang berkualiti dan berimpak pada masa akan datang. Usaha penyediaan pewarisan yang mantap adalah bermula dengan usaha memposisikan setiap ahli Gamis pada kedudukan yang tepat dan membantu ahli membangunkan skill dan kekuatan mereka tersendiri. Usaha ini akan membuka pintu kepada Gamis untuk mengenal pasti potensi dan peluang yang ada dalam lapangan perjuangan ini. Memastikan kesinambungan kepimpinan dapat dilangsungkan tanpa sebarang masalah, mengekalkan bakat yang begitu bernilai dimiliki setiap ahli ke arah pengukuhan gerakan ini, dan seterusnya memposisikan ahli pada posisi yang tepat akan menatijahkan sebuah pembinaan budaya kerja yang hebat dalam kalangan ahli Gamis. Suka untuk saya mengingatkan pada Dewan dan Perwakilan, KPI kepada sejauh mana keberkesanan kepimpinan Gamis pada sesi kali ini adalah terletak pada sejauh manakah keberkesanan, kesungguhan dan keazaman kepimpinan sesi ini melahirkan pelapis kepimpinan masa hadapan yang lebih baik kualitinya. Agenda khas PRU 13 dan pasca PRU 13. Sidang Dewan yang dihormati. Pilihan Raya Umum ke-13 yang bakal berlangsung dalam tempoh masa yang begitu dekat ini sudah semestinya akan menjadi medan utama kepada Gamis di seluruh peringkat, bermula di kampus sehingga ke pusat untuk terlibat secara aktif. Di peringkat kepimpinan utama, Gamis menegaskan akan memastikan partisipasi penuh seluruh jentera dan ahli-ahli Gamis dalam PRU 13 nanti. Saya yakin PRU 13 akan menjadi medan siasah yang terbaik buat seluruh ahli Gamis dalam memastikan suara mahasiswa turut menjadi prospek kepada rakyat untuk dinilai dan dijadikan pengimbang antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Di peringkat kepimpinan pusat, Gamis akan mengeluarkan sebuah pelan tindakan khas yang bakal menjadi guideline kepada seluruh ahli bagi mendepani cabaran PRU 13 dan menjamin kejituan setiap tindak dan gerak mahasiswa di peringkat nasional. Gamis begitu optimis PRU 13 ini bakal mengukir sebuah lagi sejarah dan sudah pasti kehadiran mahasiswa dan setiap keputusan yang dilakukan di peringkat mahasiswa akan memberi kesan yang begitu mempengaruhi keputusan akhir perayaan demokrasi itu. Saya mengambil kesempatan ini untuk menganjurkan pesanan kepada seluruh ahli Gamis akan sentiasa bersiaga dengan ilmu dan pengetahuan isu semasa yang menjadi kekuatan kepada mahasiswa untuk bertindak sebagai ejen pencerahan kepada masyarakat di luar sana. Gamis juga tidak akan menolak sebarang jemputan daripada mana-mana NGO atau badan-badan berkecuali bagi memastikan semangat dan roh demokrasi yang sewajarnya dihidupkan secara matang ketika berlangsungnya PRU 13 dapat direalisasikan melalui apa sahaja bentuk program yang dirancang kelak, sama ada debat isu semasa, wacana dan sebagainya. Kami yakin kesatuan tenaga antara NGO dan gerakan-gerakan mahasiswa seluruh Malaysia akan melahirkan sebuah natijah yang berimpak pada pilihan raya kali ini. Justru saya sekali lagi membuka pintu kerjasama dengan mana-mana organisasi atau gerakan NGO bagi menjayakan misi memberi kefahaman kepada masyarakat tentang kepentingan mengundi, memahami mereka dengan sistem bernegara dan sebagainya. Hal ini amat penting. Jika diteliti dengan penuh cermat dan dikaji dengan penuh teliti,
kita mendapati begitu ramai sekali rakyat Malaysia yang masih gagal memahami kenapa mereka perlu memastikan partisipasi penuh mereka dalam sistem demokrasi ini. Bahkan lebih meruncingkan, apabila golongan cerdik pandai di universiti dalam kalangan mahasiswa sendiri masih gagal memahami keperluan ini secara menyeluruh. Kerja memberi faham tentang demokrasi dan politik sihat kepada masyarakat bukanlah suatu tugas yang mudah. Justru, usaha mengembeleng tenaga antara NGO yang bersifat non-partisan adalah suatu yang amat didambakan pada saat ini. Perlu untuk seluruh ahli gamis sedar bahawa PRU 13 adalah pentas paling utama dan merupakan medan perjuangan mahasiswa yang wajib disertai dengan kefahaman mengenainya secara tuntas. Tambahan, suasana di luar sana yang menyaksikan Barisan Nasional bukan lagi calon pilihan untuk memenangi keputusan akhir. Sudah pasti perkara ini menjadi perhatian utama Gamis. Saya menegaskan kepada seluruh lapisan kepimpinan Gamis dan ahli bahawa Gamis akan terus menjadi sebuah gerakan mahasiswa yang bersifat non-partisan yang bergerak atas kapasiti idealisme mahasiswa. Justru, pasca PRU 13 merupakan tempoh yang begitu mencabar buat Gamis. Sorotan sejarah sudah pasti tidak akan melupakan bagaimana Gamis memainkan peranan sebagai sebuah gerakan mahasiswa yang banyak kali lebih selesa bersuara mengikut retak pihak pembangkang. Saya menyebut hakikat ini demi menjadi sebuah peringatan kepada seluruh lapisan kepimpinan dan ahli Gamis bahawa sudah tiba masanya untuk gerakan ini berdiri di atas kaki sendiri tanpa perlu menempel lagi pada mana-mana pihak. Jika pasca PRU 13 rakyat Malaysia membuat keputusan untuk memilih Pakatan Rakyat menerajui tampuk kepimpinan negara, Gamis akan terus menjadi hak kepada kelangsungan suara mahasiswa di peringkat nasional. Hal ini bermakna gerakan ini sesekali tidak akan bertukar menjadi parti komponen kerajaan ketika itu. Setiap ahli perlu memahami posisi Gamis dalam konteks sebuah gerakan mahasiswa. Kita tidak mahu menjadi ejen kepada mana-mana parti politik, tetapi kita mahukan suara dan keluhan mahasiswa dan rakyat mendapat perhatian di peringkat kepimpinan negara. Ya, Gamis pasca PRU 13 akan terus beraksi seperti Gamis sebelum kemenangan Pakatan Rakyat. Begitu juga jika rakyat Malaysia membuat keputusan untuk terus memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional meneruskan pemerintahan, maka Gamis bertegas akan terus komited dengan pendirian dan imej gerakan ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi parti komponen kepada mana-mana pihak, tetapi kita lahir dan bergerak di atas kapasiti idealisme kita tersendiri. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada ahli Gamis untuk mempersiapkan diri dengan kefahaman, ilmu, kekuatan, spiritual, latihan jasmani dan emosi yang cukup bagi mendepani episod penuh bersejarah tanah air ini tidak lama lagi. Amanah kepimpinan. Islam meletakkan soal kepimpinan pada tempat yang begitu tinggi. Amanah kepimpinan ini bukanlah suatu perkara yang boleh dibangga umpama kalungan pinggan, tetapi merupakan suatu yang menjerut kita supaya menjadi semakin takut untuk melakukan suatu yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Justru, saya mengajak seluruh saf kepimpinan untuk menginsafi diri dan melaksanakan amanah yang dibebankan ini dengan sepenuh jiwa dan raga, selari dengan lafaz bai'ah yang pernah diungkapkan. Percayalah, jawatan ini bukanlah kemuliaan bagi kita, tetapi ia adalah tanggungjawab yang harus dilunaskan. Kepimpinan kita pasti akan dipersoalkan, kalau bukan di dunia, di hari akhirat pastinya. Amanah kepimpinan ini semestinya tidak mampu untuk dipacu laju ke hadapan tanpa partisipasi dan komitmen yang radikal daripada semua pihak. Justru, saya menyeru kepada seluruh ahli Gamis yang berada di Dewan ini untuk mengambil penting soal kesatuan antara pimpinan dan ahli. Percayalah, tidak ada makna bagi sebuah gerakan jika hanya ada pengikut tanpa pemimpin. Begitu juga tiada maknanya gerakan jika hanya ada pemimpin tanpa pengikut. Justru, saya menagih dari seluruh Dewan Muktamar pada hari ini untuk memainkan peranan sebaiknya, sama ada di peringkat pimpinan dan ahli, kerana kelestarian kedua entiti ini akan menjamin kepada keberkesanan dan keberkatan gerakan ini. Tiada seruan yang lebih penting untuk diambil berat oleh setiap ahli dan pimpinan bagi menjana integrasi yang mapan antara keduanya, melainkan soal komitmen dan kepercayaan. Marilah kita merapatkan kembali saf kekuatan jemaah kita bagi menepani pelbagai ranjau dan duri dalam usaha kita mencapai agenda yang diidamkan. Kelestarian integrasi pimpinan dan ahli
adalah amat penting untuk menggapai kejayaan perancangan yang telah dibuat. Di samping saf yang kemas tersusun dalam satu barisan, dibangun suburkan di bawah payungan ukhuwah kerana Allah, sudah pasti akan meraih keredaan daripadanya. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, tiada Islam tanpa jemaah, tiada jemaah tanpa kepimpinan, tiada kepimpinan tanpa ketaatan. Penutup, pengakhirannya, saya mewakili barisan kepimpinan Gamis sesi 2012-2013 ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada jawatan kuasa pelaksana Muktamar Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia ke-23 di atas kesungguhan mereka memastikan program ini berlangsung dengan lancar. Saya juga merakamkan ribuan penghargaan kepada sidang muktamar pada hari ini yang terus komited bersama Gamis untuk terus membangunkan gerakan ini dengan segala usaha kalian. Saya yakin tiada seorang pun di dalam dewan pada hari ini yang ingin melihat gerakan kita runtuh terkubur, dan kalianlah mata-mata rantai pewaris perjuangan yang mulia ini. Saya mengajak sidang muktamar pada akhirnya untuk mengamati suatu kata-kata dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang begitu besar maknanya sebagai inspirasi bersama. Ayang kusuddin fa'ana hayyun, takkan aku biarkan kurangnya, runtuhnya agama ini selagi mana aku masih hidup. Saya sudahi dengan ungkapan siru ala barakatillah, wallahu alam. Mahasiswa memimpin perubahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Dewan yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita baru sahaja selesai mendengarkan ucapan dasar Presiden Gamis 2012-2013 Saudara Muhammad Azan bin Safar. Ucapan dasar yang dibentangkan sebentar tadi merupakan ideologi dan juga gerak kerja Gamis untuk sesi yang akan datang bagi memantapkan idea perjuangan Islam di Malaysia. Sahabat-sahabat sidang Dewan yang dimati sekalian, majlis dengan ini menjemput Saudara Akram Ikrami dan juga Saudara Izaz, pengarah program, untuk mengiringi div-div kehormat daripada front-front mahasiswa untuk menikmati jamuan yang disediakan. Majlis menjemput peneras program untuk memberikan sedikit maklumat kepada para peserta dan para muktamidin sekalian.